Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Tahniah saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana berjaya membentangkan Belanjawan 2024. Saya telah menalaah dan juga meneliti belanjawan ini dan merumuskan Belanjawan 2024 ini ada 3 kategori yang boleh saya kelaskan. Pertama, cadangan yang saya sangat setuju. Kedua, ada cadangan yang saya setuju tetapi perlu penambahbaikan. Dan ketiga, cadangan yang saya kurang bersetuju dan justifikasinya dan diharapkan kerajaan dapat mempertimbangkan saranan saya dengan sewajarnya. Saya mulakan dengan perkara yang saya sangat bersetuju di dalam Belanjawan 2024. Pelan liberalisasi visa Malaysia umpamanya. Dalam usaha kita hendak menarik sasaran 26.1 juta pelancong untuk datang ke Malaysia yang berpotensi menjana pendapatan 89 bilion ringgit buat negara. Pelan seperti ini sangat penting. Itu satu isu yang itu satu keputusan yang sangat tepat bagi merancangkan ekonomi negara. Saya memuji langkah kerajaan memperkenalkan 3 inisiatif baru di bawah pelan ini yang secara langsung akan memberi sumbangan besar kepada ekonomi, khususnya pelancongan dan pembuatan kepada pembangunan negara. Pertamanya, pengenalan PAS lawatan sosial jangka panjang untuk pelajar antarabangsa yang telah tamat pengajian bagi menampung keperluan tenaga mahir industri di Malaysia. Itu sangat tepat. Kedua, menambah baik kemudahan visa on arrival, PAS lawatan sosial dan tawaran multiple entry visa, terutamanya dari negara India dan China kerana merupakan pasaran besar. Dan ketiga, memudahkan cara kelulusan PAS pengajian bagi pelabur strategik dalam sektor utama. Itu sangat penting kerana pelabur bawa duit masuk ke Malaysia. Di samping itu, saya amat menyokong langkah kerajaan melonggarkan syarat-syarat seperti permohonan Malaysia My Second Home MM2H bagi meningkatkan kedatangan pelancong pelabur asing ke Malaysia. Penambahbaikan MM2H ini pasti akan dapat meningkatkan aktiviti pelaburan dalam pasaran kewangan Malaysia dan industri hartanah negara kita. Saya berharap MM2H ini diuruskan oleh MOTEC, bukannya KDN. Kriteria permohonan tidak boleh terlalu tinggi, rigid seperti jumlah simpanan tetap di bank dan kurang fleksibiliti dari segi penggunaannya dan bukti pendapatan bulanan melebihi RM40,000 sebulan yang tidak realistik dan kurang berdaya saing berbanding dengan negara jiran. Seterusnya, untuk perkara yang saya setuju tapi memerlukan penambahbaikan seperti inisiatif pelepasan cukai sehingga RM2,000 bagi yuran khusus peningkatan kemahiran dan juga kemajuan diri. Saya sokong keputusan ini untuk perluaskan skop bagi pelepasan gaya hidup meliputi yuran untuk menyertai khusus tersebut. Jadi, sekejap. Beralih kepada perkara yang terkandung dalam belanjawan yang saya setuju tetapi ada ruang untuk penambahbaikan. Saya ingin menyarankan lagi agar kerajaan turut memberi pertimbangan untuk meningkatkan amount pelepasan diri dan tanggungan bagi pembayar cukai pendapatan individu yang setakat ini kekal pada RM9,000 setahun. Sebab amount tersebut tidak lagi realistik dan tidak disemak sejak tahun 2010. Setelah 13 tahun berlalu, inflasi telah meningkat dengan ketara sekali. Saya rasa wajar kerajaan menaikkan amount pelepasan diri dan tanggungan kepada RM12,000 yang bersamaan dengan RM1,000 setiap bulan bagi menggambarkan senario kehidupan rakyat yang sebenarnya pada hari ini. Saya yakin peningkatan amount pelepasan diri ini akan membantu golongan B40 dan M40 yang amat tertekan dengan inflasi. Dan seterusnya, saya ingin menyentuh tentang cadangan yang terkandung dalam belanjawan yang saya kurang bersetuju dan saya menyertakan justifikasi saya. Pertamanya, cukai keuntungan modal CGT. Pelaksanaan CGT bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih pada kadar 10% berkuat kuasa pada 1 Mac tahun depan. Ini tidak terpakai kepada syarikat yang tersenarai di bursa. Kenapa? Kerana kita khawatir pasaran saham kita akan meredup. Akan tetapi, bila unlisted shares dikenakan CGT, pasti ramai pengusaha SME tempatan akan mengeluh dan rasa tidak adil kenapa terdapat perbezaan layanan 2 darjat atau double standard oleh kerajaan. Public listed company tidak dikenakan CGT, baik pelabur domestik ataupun asing. Tetapi untuk syarikat tempatan yang berkorban, bekerja keras, membayar cukai kepada negara, mereka pula tertaluk pada CGT ini. On top of that, terpaksa lagi membayar cukai korporat setiap tahun seperti syarikat tersenarai di bursa. Saya ingin mengumpulkan satu soalan yang sangat relevan.
adakah CGT dikenakan ke atas pembelian unlisted share syarikat oleh individu? Ataupun adakah CGT hanya dikenakan ke atas perolehan unlisted share oleh sebuah syarikat sendirian berhad ke atas syarikat sendirian berhad yang lain? Perkara ini perlu diberi pencerahan. Cabaran untuk melaksanakan CGT ini ialah bagaimana kita hendak menilai kos asas kepada unlisted share sebagai 10% CGT yang dicadang dikenakan pada keuntungan bersih. Dalam keadaan di mana saham yang telah diperoleh sejak bertahun-tahun yang lalu ataupun sebuah syarikat yang telah diperbadankan sejak bertahun-tahun yang lalu dengan modal asas yang begitu rendah, keuntungan bersih tentulah akan menjadi besar. Nampaknya tidak adil untuk mengenakan 10% CGT pada perbezaan antara hasil jualan dan kos. Di Australia, kos asas berdasarkan pelarasan inflasi dipertimbangkan dalam perkiraan CGT. Persoalannya, adakah Malaysia akan mengambil contoh Australia untuk menerima pakai kos asas berdasarkan pelarasan inflasi? Saya turut ingin bertanya tentang pengenaan cukai ke atas kerugian yang tertimbul daripada pelupusan tersebut. Adakah kerugian dibenarkan untuk dibawa ke hadapan dan menolak keuntungan bercukai daripada normal cost of business atau ring fence terhadap urus niaga berkaitan pelupusan unlisted share? Adakah selepas ini akan ditetapkan satu had tertentu untuk jumlah tahun yang rugi yang boleh dibenarkan dibawa ke hadapan? Nasib baik kali ini kerajaan mempertimbangkan pengecualian CGT dalam beberapa aktiviti seperti initial public offering IPO dan penstrukturan dalaman syarikat tertakluk pada syarat. Kalau tidak, kebanyakan syarikat tempatan tidak akan membuat IPO di Malaysia, sebaliknya akan berhijrah ke Singapura dan juga Hong Kong. Satu lagi situasi yang menarik ialah CGT akan dilaksanakan pada 1 Mac tahun depan. Pada waktu yang sama kita sedang melaksanakan cukai keuntungan harta tanah atau RPGT. Ini boleh dilihat sebagai redundant. Pakar-pakar percukaian seperti Deloitte, Ernst & Young juga berpendapat bahawa tidak boleh ada double taxation. Kalau syarikat yang menguruskan harta tanah, dia akan kena cukai 10 hingga 30% untuk RPGT. Maka, adakah pindahan undang-undang terhadap akta RPGT akan dilakukan dalam tempoh terdekat? Sebelum ini, pernah berlaku beberapa kes. Terdapat individu yang telah membayar RPGT sebanyak 10% selepas menjual tanah. Tetapi LHDN telah membawa kes di ke mahkamah. Akhirnya, apa yang berlaku ialah individu tersebut tidak boleh membayar RPGT, tetapi ianya dikenakan income tax yang dengan kadar yang lebih tinggi kerana dikira sebagai sumber pendapatan individu. Ini adalah antara contoh atau presiden yang berlaku kecelaruan apabila kita melaksanakan double taxation. CGT dan RPGT adalah antara pertindahan cukai yang tidak sepatutnya wujud. Kita perlu mengambil iktibar daripada insiden ini. Mengenai e-invoicing, saya sedia maklum bahawa kerajaan bercadang menguatkuasakan e-invoicing secara mandatory kepada pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi 100 juta ringgit mulai 1 Ogos tahun depan. Sementara pembayar cukai yang lain mengikut fasa mulai 1 Julai 2025. Walaupun kerajaan Madani tidak pernah secara terbuka mengakui mahu memperkenalkan semula GST, tetapi komponen-komponen dalam GST seperti e-invoicing telah mula kelihatan dan diperkenalkan secara piecemeal. Indikatornya sangat jelas dan tidak dapat kita nafikan. Bagi saya, e-invoicing ini sememangnya tidak diperlukan kerana sistem GST merangkumi e-invoicing. Kenapa e-invoicing dilaksanakan? Ini merupakan satu subset daripada GST. Sekarang kita belanja untuk pembelian software pelaksanaan e-invoicing, tetapi sekiranya satu hari nanti kita terpaksa balik kepada GST, kita terpaksa berbelanja kali kedua untuk perkara yang sama. Ini satu pembaziran. Pada tahun 2015, kita pernah melaksanakan GST. Ketika itu, kita tidak perlu e-invoicing. Ini kerana di bawah GST, semuanya jelas dan transparan. Sekarang kita buat SST dan untuk mengelakkan syarikat membuat invoicing yang palsu, kita terpaksa pakai software lain untuk e-invoicing. Kenapa perlu berlaku pertindahan ini? Just go straight to GST, semua masalah beres. Di sini saya ingin bertanya, sistem online LHDN dan SSM boleh diintegrasi atau tidak? Apakah jaminan sistem ini tidak akan tergendala akibat daripada isu teknikal yang akhirnya akan menyusahkan para peniaga?
tepuk dada, tanya selera, are we ready? Ini melibatkan soal transaksi duit yang banyak dan tidak boleh berlakunya server down. Kerana satu unit saja keluar satu invoice, tengah malam kalau server down akan membawa malapetaka. Jika kita mengiwas kembali panduan invoice cukai dan penyimpan rekod yang masih boleh dirujuk dari laman web rasmi Jabatan Kastam Diraja Malaysia, jelas mengatakan bahawa invoice cukai mesti dikeluarkan dalam masa 21 hari dari tempoh pembekalan. Pembekal mestilah menyimpan salinan invoice cukai dan yang asal hendaklah disimpan oleh penerima. Hanya orang berdaftar GST boleh mengeluarkan invoice cukai sama ada dalam bentuk elektronik ataupun bercetak. Jadi rupusannya ialah boleh bawa balik GST, tak perlu lagi e-invoicing. Ini satu pembaziran. Kalau tak suka nama GST, sudah ada ura-ura komponen GST telah dibawa balik. Jadi saya rasa tak perlu kita buat pembaziran sebegitu. Mengenai cukai barangan bernilai tinggi, ini apa definisi barang bernilai tinggi ini? Dulu disebut cukai barangan mewah dan dulu juga secara spesifik kita sebut jam tangan dan juga handbag akan dicukai. Sekarang saya dengar perkataan handbag tu kali ini saya tak dengar dengan jelas. Dan ditambah pula diganti dengan jewelry iaitu barang kemas. Saya ingin minta penjelasan mengenai takrifan sebenar barang bernilai tinggi ini. Apa definisi barangan bernilai tinggi? Masih lagi jam tangan dan handbag yang pernah diumumkan sebelum ini dan kini ditambah dengan barang kemas? Ataupun ada lagi barangan lain yang akan ditakrifkan sebagai barang bernilai tinggi? Bagaimana kerajaan akan menentukan barangan bernilai tinggi berdasarkan nilai ambang? Macam mana tentukan nilai ambang? Atau berdasarkan jenama? Dulu, saya memang sebelum ni saya dengar nilai ambang RM10,000 telah dicadangkan untuk jam tangan, RM20,000 untuk barang kemas dan RM200,000 untuk kereta. Adakah nilai ambang ini telah dimutamatkan? Adakah benar kertas cadangan yang pernah diedarkan oleh MOF kepada para pemegang taruh kira-kira 2 bulan yang lalu termasuk Dewan-Dewan Perniagaan? Satu lagi persoalan yang penting mengenai high value goods tax ialah adakah ianya hanya dikenakan kepada barang baru ataupun termasuk juga barang terpakai second hand? Saya nak tanya juga, HVGT ini dikenakan ke atas kenderaan. Bagaimana dengan pembelian EV menilai lebih daripada RM200,000? Jadi jangan sampai pelayanan 2 darjat. Demi menggalakkan sektor pelancongan, kerajaan bersetuju iaitu HVGT tidak dikenakan ke atas pelancong dan terdapat counter refund HVGT seperti zaman GST. Sudah tentu pegawai-pegawai kastam perlu ditempatkan di tempat pelepasan pelancong. Kalau begitu, terus saja laksana GST kerana counter refund yang sama akan diwujudkan pada tahun hadapan. Mengenai kenaikan cukai perkhidmatan SST, bagi memperluaskan asas cukai, kerajaan telah mencadangkan kaedah naikkan daripada 6% kepada 8% dengan perluasan skop termasuk logistik pembongkaran dan juga underwriting dan karaoke. Ini dijangka membawa hasil tambahan 900 juta pada 2 tahun hadapan. Tapi impaknya serta-merta sangat besar. Saya memberi contoh mengenai perkhidmatan logistik yang dikenakan SST 8%. Jika perkhidmatan logistik dikenakan SST, saya rasa harga barang pasti akan naik. Misalnya, syarikat logistik akan dikenakan 8% SST. Sebelum ini tidak ada. Barangan yang dibawa daripada pelabuhan sampai ke kedai. Dan peningkatan kos akibat SST ini, siapa yang akan tanggung? Walaupun kerajaan umum syarikat logistik layak mendapat diesel bersubsidi, tetapi SST 8% itu tetap kena ditanggung oleh satu pihak, tidak lain tidak bukan ialah pengguna. Kita tahu dalam zaman ini e-commerce adalah satu perkara yang popular pasca COVID-19. Sudah tentunya penghantaran barangan melalui syarikat logistik, kalau perluasan SST 8% ni untuk juga merangkumi perkhidmatan logistik, kesannya akan mengakibatkan harga barang naik. Dari sudut yang lain, meskipun kerajaan telah mengumumkan diesel bersubsidi akan diteruskan dinikmati oleh syarikat logistik, tetapi ini tidak menyelesaikan masalah kerana ianya merupakan 2 perkara yang berasingan. Jadi mula-mula SST 8% telah pun dikenakan semasa syarikat logistik menghantar barang ke kedai semasa shipping. Kemudian
pengangkutan dan pengantaran barangan dari kedai ke tempat pelanggan biasanya menggunakan lori kecil berkuasa diesel. Perbezaan setiap liter diesel bersubsidi dan tanpa subsidi adalah sebanyak RM1.60 dengan harga bersubsidi semasa RM2.15 berbanding dengan harga pasaran RM3.75. Maka sekali lagi kepada peniaga, mereka terpaksa menaikkan harga sedikit kerana kos pengoperasian perniagaan sudah meningkat akibat daripada SST 8% dan penggunaan diesel oleh lori semasa pengangkutan barang dari kedainya. Jadi dalam perkara ini, siapa berani kata inflasi tidak akan naik? Saya pasti inflasi akan naik. Hitam. Inflasi terhadap rakyat jelata ini perlu diselidiki oleh masyarakat kerajaan madani. Dan sekejap lagi. Satu lagi persoalan saya tentang SST. Memandangkan peluasan skop juga 8% dikenakan ke atas brokerage. Saya ingin mendapatkan pengesahan sama ada peluasan skop ini meliputi aktiviti brokerage atau perkhidmatan remiser dalam pembelian saham syarikat tersenai di bursa. Apa reaksi pasaran? Persoalan lazim di kalangan pembuat dasar, cabaran pertama yang perlu diatasi oleh kerajaan ialah mampukah kerajaan mengutip SST dengan secara berkesan. Sebagaimana yang telah diketahui, pelaksanaan SST ini didakwa tidak secekap GST dalam menangani masalah keterisan dan pengelakkan bayaran cukai oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Saya ingin beralih kepada satu lagi, cukai korporat. Cukai korporat Malaysia sehingga hari ini antara yang tertinggi dalam rantau ni, kedudukan ke-7 dan ke-8, sebanyak 24%, lebih tinggi berbanding jiran-jiran kita. Singapura 17%, Brunei 18.5%, Cambodia 20%, dan Vietnam 20%, Thailand 20%, dan Indonesia pun baru 21%. Apa yang menyebabkan kita ketinggalan dalam perkara ini? GST. Ketiadaan GST menyebabkan kadar cukai korporat kita antara yang paling tinggi. Syarikat asing yang hendak membuka perniagaan akan lari ke negara jiran yang kadar cukai korporatnya jauh lebih rendah. Malaysia akan menjadi negara yang kurang daya tarikan untuk syarikat gergasi antarabangsa menubuhkan ibu pejabat serantau di sini. Dan saya bagi contoh. Pada tahun 2016, US mempunyai cukai korporat 35%. Kini cukai korporat US pun hanya 21%, rendah daripada Malaysia, dan Malaysia kekal pada 24% cukai korporat. Dulu kita laksanakan GST supaya kita dapat turunkan lagi cukai korporat untuk menghampiri Singapura dan mampu bersaing dengan negara jiran dan untuk mendapatkan lebih banyak pelaburan asing. Dan kita lihat ianya dapat mengelakkan transfer mispricing yang sering berlaku oleh syarikat-syarikat yang ingin lari atau mengurangkan cukai dengan memindahkan keuntungan mereka dari negara yang cukai korporatnya tinggi kepada negara yang cukai korporatnya rendah. Rumusannya lah, hanya dengan pelaksanaan semula GST, barulah cukai korporat dapat diturunkan dan Malaysia perlu berdaya maju. Kepada kerajaan madani, saya konsisten. GST adalah cukai yang efisien. Kalau tak suka nama, tukarlah nama. Pakailah apa nama. Lupakan kisah lama. 5 perkara yang telah saya cakap dulu, kita masih boleh bagi pemberian tunai, kita boleh zero rated, kita boleh bagi exemption list, kita turunkan daripada 6% kepada 4%, kita memperbaiki mekanisme untuk refund input tax. Saya rasa kita boleh buat. Dan demi kepentingan negara, move on, bawa balik GST. Mengenai sektor pendidikan, saya mengalu-alukan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberi peruntukan RM1 bilion untuk penyelenggaraan sekolah. Saya mohon agar KPM memberi pecahan peruntukan berdasarkan jenis sekolah, SJKC, SJKT, SABK, SK, SMK, SMJK, Complement School dan sekolah berbalik. Lazimnya pecahan peruntukan ini dapat diperolehi sejak 2008 hingga 2022. Akan tetapi data ini tidak dapat diperolehi pada tahun ini. Saya yakin KPM yang mengamalkan prinsip keterusan pasti mempunyai data-data ini sebagai rujukan. Pada waktu yang sama juga, saya berharap kerajaan madani dapat merealisasikan projek pembinaan baru 10 buah SJKC dan perpindahan 6 buah SJKC yang telah diluluskan oleh mantan Menteri Pendidikan pada 26 Oktober 2017. 2 buah SJKC baru seperti SJKC Kwek Ho Yau, SJKC Simau Yu harus diberi kelulusan pembinaan dengan segera. Kerana duit sudah ada, keperluan mendesak dan majlis pecah tanah kedua-dua buah sekolah SJKC ini telah pun berlangsung pada tahun 2018. Mantan Menteri Pendidikan zaman PH Mazli Malik pada 28 Jun 2018 juga memperakui perkara ini. Selain daripada itu, beberapa buah sekolah SJKC San Surya, Dengkir, SJKC Lee Loi Seng, Kuala Selangor, SJKC Tun HS Lee Ulu Tiram juga harus dipercepatkan proses pembinaannya kerana LPS dan jawatankuasa pembinaan sekolah ini
sudah menyediakan dana yang cukup. Sebagai kesimpulan, Puan Yang di-Pertua, saya ingin minta kerajaan supaya membuat penepian secara berkekalan tentang caj MDR yang telah saya bawa sebelum ini. Kerana penggunaan duit now QR ini tidak melibatkan kos pun. Malahan kita tak payah papar pun, masuk dalam handphone peniaga, dia boleh. Dan saya rasa justifikasi oleh bank yang mengatakan khusus cyber security perlukan pelaburan, itu merupakan tanggungjawab bank. Kalau kita gunakan tunai pun dia kena sediakan cashier. Kalau dia nak sediakan ATM machine pun kena sediakan wang ringgit. Kalau nak mencetak currency note pun kena kos dan siling apatah. Itu adalah satu perbelanjaan yang besar. Jadi jangan gunakan justifikasi yang tidak masuk akal. Yang penting pertahankan pengguna kita sebagai jurucakap rakyat. Dan kita minta penepian waiver secara berkekalan dan Bank Negara Malaysia merupakan pemegang saham terbesar dalam syarikat ini. Dan pada waktu yang sama 11 bank tempatan mereka sudah untung banyak, tak perlu lagi mendapat keuntungan yang berlebihan. Akhir sekali, pelebaran plus highway dari Sedenak sampai ke Simpang Renggam, saya sokong kerana 900 juta telah ditentukan. Ini fasa kedua, dulu daripada Kulai sampai ke Sedenak, Sedak sampai ke Simpang Renggam. Tapi jangan lupa, ada 45 km lagi dari Simpang Renggam sampailah ke Air Hitam. Saya minta kita sempurnakan ini sebagai fasa terakhir bagi membolehkan pelebaran kepada 3 lorong untuk satu arah. Sekian, terima kasih.